Sendiri. Jawab, Tuanku! Datuk-datuk sekalian di negara Beringin Rendang, kita menuntut maaf oleh kerana semalam tak dapat kita melangsungkan mesyuarat kita disebabkan perdukaan anda beta Tunku Puteri Sebujur Sirih mendapat kekeringan. Sekarang marilah kita mulai semula mesyuarat yang tersebut. Ampun Tuanku, bagaimana tentang janji-janji Tuanku dari hal racun-racun tikus itu Tuanku? Racun tikus. Datuk Perdana Menteri, sudahkah Datuk kirimkan racun tikus itu? Belum lagi Tuanku. Jangan lupa Datuk kirimkan dengan beberapa segera. Ampun Tuanku beribu ampun. Sebuah patra kepunyaan Baginda Masai sedang masuk ke kuat yang biasa berperang bagi menyambut Baginda Masai dengan syarat jika mereka datang baik, sambut baik. Benar Tuanku. Jikalau kita hendak beradu kekuatan, kita tak tahan Tuanku. Tetapi jikalau kita beradu kepandaian, sudah tentu kita menang Tuanku. Datuk Penghulu, Datuk, hamba tak rasa yang mereka itu datang nak menyerang kita, Datuk. Benar juga kata Datuk. Barangkali mereka datang hendak berunding. Kalau begitu, kita terpaksa menyambut mereka dengan baik, Datuk. Itu yang mulia, Datuk. Ampun Tuanku, beribu-ribu ampun. Patik telah diperintah oleh Duli Yang Maha Mulia Paduka Baginda Sultan Sahrul Nizam untuk menjemput Tuanku ke istana. Sila Datuk. Silakan. Silakan. Silakan, Tuan. Beta dan Sepiti istana terperanjat menerletupan meriam yang berdas-das tadi. Itulah semboyan menandakan Tuanku akan menerima tetamu. Silakan. Terima kasih. Sahabat beta Baginda Masai, apakah hajat datang berkunjung ke negeri beta ini? Begini Tuanku. Beta mendapat kabar Tuanku mempunyai seorang ahli nujum yang bijak laksana. Benar. Ini dia ahli nujum beta. Bukankah boleh jikalau kita uji kepandaian di antara ahli nujum Tuanku dengan ahli nujum beta? Datuk ahli nujum. Tuanku, Pati, Tuanku. Boleh. Sangat-sangat boleh. Beta bersetuju. Tetapi dengan apakah pertaruhannya? Kita pertaruhkan negara. Negara? Jikalau beta kalah, negara beta menjadi kepunyaan Tuanku. Kalau Tuanku kalah, negara Tuanku menjadi kepunyaan beta. Baiklah. Apakah soalan-soalannya? Sabar dahulu Tuanku, sabar dahulu. Kita mesti membuat surat perjanjian dahulu. Baiklah. Beta bersetuju. Sila sahabat beta Baginda Masai. Silakan. Silakan. Sahabat beta Baginda Masai, surat perjanjian sudah ditandatangani. Dari itu beta hendak dengar soalan-soalan. Baiklah Tuan. Sila bersemayam. Datuk ahli nujum, Pati, Tuan. silakan. Sila Datuk ahli nujum. Ampun Tuanku. Pati hendak mengemukakan 4 soalan, Tuan. 4 soalan.
Yang pertama, soalan yang pertama kayu. Sebatang kayu diraut cantik-cantik, Tuan. Bagaimana kita hendak mengetahui yang mana ujungnya, yang mana pangkalnya? Baiklah, soalan yang kedua. 2 ekor anak itik yang baru menetas, Tuan. Bagaimana kita hendak mengetahui yang mana jantannya, yang mana betinanya? Baiklah, soalan yang ketiga. Ada sebuah masalah, Tuanku. Satu banyak, Tuanku. 2 sedikit-sedikit, Tuanku. 3 jarang-jarang, Tuanku. 4 kadang-kadang, Tuanku. Apa dia, Tuanku? Baiklah, soalan yang keempat, yang penghabisan. Di manakah terletaknya kekuatan Datuk Laksmana Hang Tuah? Di kerisnya kah? Atau di tenaganya kah? Itulah saja soalannya, Tuanku. Beta beri tempo 3 hari untuk memikir. 3 hari saja? Baiklah, tidak masalah. Beta bersetuju. 1 hari, 2 hari, 3 hari. Kenapa, Pak? Selamat Belalang. Kali ini kita mati, Belalang. Sultan kita dah naik gila, Belalang. Adakah dia lawan teka-teki pertaruhkan negeri? Dengan siapa, Pak? Dengan Sultan Masai, Belalang. Sultan Masai tanya 4 soalan. Alamak. Apa soalannya, Pak? Kau jangan tanya apa soalannya, Belalang. Lebih baik engkau pergi di tepi pantai, engkau jumpa perahu siapa-siapa, engkau curi ya. Kita lari malam ini juga. Baik, Pak. Belalang. Hei, Belalang. Matilah kita kali ini, Belalang. Jangan lupa makanan, Belalang. Bulu kita, Belalang. Datuk Perdana Menteri, Tuanku, tolong sampaikan ucapan terima kasih beta kepada Sultan Sahrul Nizam. Dan ingatkan pada Baginda, jangan lupa lagi 3 hari ya. Patih menjunjung perintah, Tuanku. Selamat tinggal, Datuk. Selamat jalan, Tuanku. Kamu semua tolong tolakkan perahu Baginda ini ke air.
Datuk Pengulo, Datuk, bolehkah kita menang? hamba yakin, Datuk. Kita mesti menang. Mari kita pulang. Ahli Nujum, tuanku, bolehkah kita menang? Pati yakin kita mesti menang, tuanku. Ahli Nujum, Tuanku, kita beri 4 soalan, kan? benar, Tuan. Bagaimanakah hendak menjawabnya, Tok Nujum? Tak boleh, tuanku. Soal yang 4 itu rahasia kita, tuanku. Sekurang-kurangnya beta tahu, kan? Sebab pertaruhan ini bukannya kecil, Tok Nujum. Negara yang kita pertaruhkan. Kalau kita kalah, berarti kita kehilangan negara. Bukankah begitu, Datuk Perdana Menteri? Benar, Tuan. Ahli Nujum, ceritakanlah apa yang nak ditakutkan. Di sini semuanya orang kita belakang. Baiklah, tuanku. Pati terangkan satu persatu. Soal yang pertama, soal kayu. Yang mana ujung, yang mana pangkal. Jawabnya. Entahlah, Tuan Putri. Pati pun tak tahu jawabannya. Inang, kalaulah kita kalah, berarti kita kehilangan negara. Jangan khawatir, Tuan Putri. Kanda Satria Tuan Putri sangat bijak. Dia tentu tahu jawabannya. Oleh kerana kamu semua tahu akan jawabnya, dengan perintah beta, tidak sesiapa pun dibenarkan mendarat selama 3 hari ini. Menunjuk perintah, Tuanku. Silakan. Ahli Nujum, hamba percaya tidak ada sesiapa pun yang boleh membuka rahsia yang kita kemukakan. Benar. Apa yang kau heran tu? Kenapa bawa tukar baju, Pak? Kau ini macam orang tak kenal bapak. Kau dapat bau tak? Bapak, kita tengah lari, Pak. Kita lawan. Hah? Jangan lari. Kau nak mampu sebelah. Tidak, Pak. Dalang tahu semua jawabannya. Pertama, soal kayu. Yang mana hujung, yang mana pangkal. Hah? Jawabnya apa? Entahlah. Udah 2 hari beta fikir-fikir. Belum lagi dapat jawabannya. Janganlah khawatir, tuanku. Pati yakin ahli nujum negara kita dapat menjawab. Alhamdulillah, syukur. Agaknya, Datuk, bolehkah kita menang? Kita mesti menang, tuanku. Tuanku Sahrul Nizam, saya. Bolehkah kita mulakan sekarang? Boleh, persilakan. Datuk Ahli Nujum. Tuan, wahai ahli nujum di negara beringin rendang, di dalam tangan hamba ada sebatang kayu. Nah, sekarang tolong tunjukkan yang mana ujung, yang mana pangkalnya. Minta pada hamba. Terima kasih, Ahli Nujum. Silakan, ahli nujum. Jikalau ahli nujum mau mengetahui yang mana hujung dan yang mana pangkal, yang timbul itulah hujung dan yang tenggelam itulah pangkal. Sebabnya, Tiap-tiap yang hujung adalah lebih ringan daripada yang pangkal. Itulah jawabannya Baginda Sultan Syahrul Nizam. Begitu? Betul, Baginda Masai? Benar, tuanku. Betul. Kita beroleh kemenangan yang pertama. ahli nujum. Tuan, sekarang soalan yang kedua. Baik, Tuan.
Ini dia. 2 ekor anak itik yang baru menetas. Seekor jantan, seekor betina. Kalau Nujum pijak laksana, coba teka yang mana jantan, yang mana betinanya. Ini senang saja. Jikalau ahli Nujum mau mengetahui yang mana jantan, yang mana betina, yang belakang itulah jantan dan yang depan itulah betina. Sebabnya Sudah menjadi lumrah dunia. Baiklah ahli Nujum, kalau si jantan berjumpa dengan si betina, apa dibuatnya? kejarnya lah. Siapa yang mengejar? Si jantan. Kalau begitu, yang belakang itulah itik jantan. Aduh, Itulah jawabannya, tuanku. Begitu ahli Nujum. Betul begitu Mas Hai? Betul, tuanku. Kita beroleh kemenangan yang kedua. Bina Masai. Beta suka dengar soalan yang ketiga. Ahli Nujum, soalan yang ketiga. Baiklah, tuan. Ada sebuah masalah. 1, banyak-banyak. 2, sedikit-sedikit. 3, jarang-jarang. 4, kadang-kadang. Apa itu? Kawin. Kawin, buktikan. 1, banyak. Artinya, orang yang kawin 1 memang banyak di dalam dunia ini. 2, sedikit-sedikit. Artinya, orang yang kawin 2 sedikit bilangannya daripada orang yang kawin 1. 3, jarang-jarang. Artinya, orang yang kawin 3 jarang-jarang yang kita dengar. 4, kadang-kadang. Artinya, orang yang kawin 4 kadang-kadang baru kita dengar sekali. Itulah jawabannya, tuanku. Begitu ahli Nujum? Benar, tuanku. Bagaimana begini Masai? Betul atau tidak? Betul, tuanku. Kita beroleh kemenangan yang ketiga kali. Tuanku begini Masai. Beta sudah beroleh kemenangan 3 kali. Sekarang beta suka dengar soalan yang penghabisan. Datuk ahli Nujum, beta suka dengar soalan yakni yang penghabisan. Di mana terletaknya kekuatan Datuk Laksmana Hang Tuah? Di kerisnya kah? Di tenaganya kah? Kekuatan Datuk Laksmana Hang Tuah bukanlah terletak di kerisnya ataupun di tenaganya. Di mana terletaknya? Kekuatan Datuk Laksmana Hang Tuah adalah terletak di atas huruf ta. Huruf ta? Benar. Buktikan. Oleh sebabkan huruf ta lah yang menguatkan ejaan tuah. Ta, waw, alif, ha, tuah. Coba, huruf ta digantikan dengan huruf ba. Wah, Datuk kenal pada Hang Tuah? tak kenal. Ahli Nujum! Ahli Nujum! Kena Masai. Sudah terang beta beroleh kemenangan. Sabar dahulu, Tuan. Walaupun soalan itu betul jawabnya, tetapi beta tidak berpuas hati. Dari itu biarlah beta sendiri menyoal lagi 1 soalan, Tuanku. Tak boleh. Tuanku membuat perjanjian hanya 4 soalan saja. Tetapi pertaruhan beta bukannya kecil. Boleh jadi ahli Nujum beta berbapakat dengan Miko untuk menjahanamkan beta. Baiklah. Ahli Nujum Negara, tuanku, jangan takut, lawan. Tapi tuanku, jangan takut lawan. Kita Masai, Tuanku, sekarang ke muka kami. baiklah. Kali ini, kalau beta kalah, beta berpuas hati. Jikalau Mika seorang ahli Nujum yang terus mata, apakah yang ada di genggaman beta? Jawab. Nujum, jawab. Jawab, ahli Nujum, jawab. Lalang.
Aku bilang jangan lawan. Engkau suruh lawan. Engkau memang degil lah, Belalang. Hah? Begini Masai. Begini Masai. Kenapa tuanku? Kenapa? Jawapannya betul, Tuanku Belalang. Mana dia? Mana dia? Ini itu. Belalang. Alin lucu. Betul belalang. Belalang, Tuan Belalang. Patih tahu Belalang. Ya, pandai. Ayolah Belalang. Siapa kau? Kami mau berjumpa dengan Baginda Sultan. Tapi siapa kau? Sultan punya abang ipar dah. Ampun tuanku, di luar ada 2 orang nak berjumpa tuanku. Tidak ada beta. Siapa dia? Abang ipar tuanku. Abang ipar beta. Datuk Perdana Menteri? Tuanku. Bila beta kawin? Baiklah. Silakan duduk. Apakah hajat kamu berdua kemari? Ampun tuan. Patih berdua berhajat nak menolong tuan. Menolong beta? Benar tuanku. Untuk mengembalikan negara tuanku yang sudah hilang. Bagaimana? Jikalau boleh, janganlah ikutlah saja Patih berdua. Baiklah. Datuk-datuk sekalian, mari kau mereka. Sila. Ampun tuan. Inilah yang dinamakan Gua Bukit Tunggal tuan. Patih harap siapa-siapa pun jangan pergi kemana-mana. Tunggulah sehingga Patih berdua kembali tuan. Mohon tuan. Datuk Perdana Menteri, tuan. Mungkinkah ini perangkap? Tidak tuan. Patih rasa mereka berdua benar-benar nak menolong kita. Baiklah, mari kita sama-sama menunggu. Tuan. Tuanku, untuk. Apakah artinya kamu berdua datang kemari membawa seorang perempuan? Ampun tuanku. Jikalau tuanku mau tahu, yang inilah Tuan Putri Sibujur Siwit, anak kepada Baginda Sultan Sahrul Nizam. Oh.
Beta tak sangka baginda Sultan Sahrul Nizam mempunyai seorang putri yang cantik jelita. Tapi, apa yang harus mesti kita buat? Ampun tuanku, kita simpan saja tuan putri di sini. Sehingga Sultan Sahrul Nizam mengeluarkan perintah. Barang siapa dapat mengembalikan tuan putri, orang itu tentu dia akan penuhi segala permintaannya. Nah, di sanalah tuanku dapat menuntut negara tuanku yang sudah hilang itu. Dan mengambil posisi menjadi permaisuri Beta. Bodoh! Mika semua bodoh. Bagaimana yang Mika sekalian menjaga istana Beta? Sehingga Mika tidak tahu kemana perginya anak Beta. Hah? Datuk Perdana Menteri, titipkan canang, beritahu sekalian hamba rakyat. Barang siapa dapat mengembalikan kedudukan anak Beta Tuan Putri Bujur Sirih, Beta penuhi kemauannya. Sabar, Tuan. Sekarang kerajaan kita sudah mempunyai ahli nujum negara. Bukankah mudah jikalau Tuanku titahkan dia menelek? Titahkan ahli nujum negara menghadap. Patut menjunjung perintah, Tuan. Jangan sentuh semua Beta. Janganlah Tuan Putri menjual mahal. Beta pun memberi darah yang setara dengan Tuan Putri. Nah, apabila Beta dapat kembali negeri Beta yang telah hilang, Beta akan jadikan Tuan Putri sebagai permaisuri Beta. Beta lebih suka mati daripada menjadi istri tuanku. Oh, Tuan Putri tidak akan mati selagi Beta masih hidup. Marilah, mari. Sudah lembut kan? Ahli nujum, jika Mika tak dapat mengembalikan putri Beta, Mika dihukum patut. Hei, apa yang Mika tinggi-tinggi itu? Jalankan kewajiban mereka. Mari, Datuk Menteri. Mari. Oh, rupanya Baginda Masai yang membuat angka. Wahai air hikmat ujung Pak Lalang. Bersama-sama siapakah Baginda Masai bersembunyi? Oh, ini orang tugasnya tuanku. Ya. Wahai air hikmat ujung Pak Lalang. Siapa gerangan yang menggunakan pukul sehingga ia dapat mencuri anak Beta? Datuk Perdana Menteri, tuanku. Mari kita ambil kembali anak Beta. Tapi di manakah tempatnya, tuanku? Ya tak boleh juga. Di mana? Di manakah tempat ni, Datuk? Ahli nujum! Ahli nujum! Apa? Tuanku pikir tuanku akan terlepas daripada hukuman? Tidak. Tuanku dan orang-orang tuanku semuanya akan dihukum. Oh, tidak ada sesiapa yang boleh menghukum Beta. Melainkan Beta yang boleh menjatuhkan hukuman. Hukuman yang pertama, ayahanda Tuan Putri mesti mengembalikan negeri Beta. Dan hukuman yang kedua, Tuan Putri mesti menjadi permaisuri Beta. Baik kau Baginda Masai. Lebih baik kau serahkan Tuan Putri si Bujur Sirih. Lebih baik kamu semua menyerah sebelum askar-askar kami menjahanamkan kamu semua. Ahli nujum, jangan masuk, berbahaya. Patut rela mati kerana Tuan Putri, tuanku. Askar, masuk! Askar, masuk!
Pergi ke sana. Lihat. Bawa dia. Berhenti semua. Hai. Tengok tu. Belum apa-apa ada belum. Masih kita dulu muda-muda, Kanda. Baginda Masai, kita tak sangka mempunyai tujuan yang tidak baik. Dengan ini surat perjanjian, berarti negara Masai sudah kita taklukkan. Dengan sendirinya, Baginda Masai menjadi rakyat beta. Dari itu beta berhak akan hukumkan. Baginda Masai dan orang-orangnya sekalian dihukum penjara seumur hidup. Mika penyamun berdua yang membuat onar. Pada besok hari, Mika dihukum pancung. Dan Mika juga ahli lujum negara. Berani ya memeluk putri beta di hadapan beta. Mika juga akan dihukum. Cukup bulan. Kawin. Mari Adinda kita balik. Walau begitu hatinya jujur, kian lama, kian masyhur, Gak Sultan sangat percaya. Cukup bulan, kawin. Jangan lupa ya. Sudah ingat. Hai Gala, apa yang kau buat dekat sini? Kenapa kau belum tidur lagi? Dulu Galang selalu cembungin, Bapak tak mau. Sekarang, anak tidur kat mana, Pak? Anak Galang. Walau begitu hatinya jujur, kian lama, kian masyhur, Gak Sultan sangat.